Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-Fadhil dan Imam dan Bilal, tuan-tuan ahli jatuh puasa surah Al-Husna, tuan-tuan dan puan sejajah Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat saya dari Pertubuhan Ikram pada Radio Baru, unit Pasir Gudang, serta anak-anak yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dalam masa yang sama untuk kita mengambil peduli terhadap satu perkara yang telah berlaku baru-baru ini. Masih panas lagi kita rasakan, tetapi jika dibiarkan ia akan menjadi sedih. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, isu Mesir satu perkara yang perlu kita ambil berat sebagai isu umat Islam sedunia. Satu perkara yang perlu kita ambil berat bagaimana kita menangani isu Palestin, bagaimana juga kita mengambil berat isu Syria yang sekarang ini masih terus lagi dibantai oleh rejim Bashar Assad. Dan dalam masa yang sama sekarang ini kita perlu menggerakkan semua jentera kita perlu menggerakkan seluruh tenaga kita untuk kita membantu masyarakat ataupun ikhwan kita, saudara-saudara kita seluruh dunia. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya akan bicara berkenaan dengan Mesir. Satu perkara yang bagi kita satu perkara yang baru, tetapi dia telah berlaku dalam bulan Syawal ini ketika kita meraihkan Aidilfitri Al-Mubarak, tetapi di sana umat Islam dibantai, dibunuh dengan teruk sehingga menyebabkan hingga hari ini lebih 4,000 telah berkorban para syuhada. Alhamdulillah, apa yang telah ditunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian melalui montaj tadi menggambarkan, bagi saya menggambarkan semua yang telah berlaku di Mesir. Maka kita nak ceritakan sedikit. Bila saya nak ceritakan, bila kami nak ceritakan tentang Mesir, rasa kalau boleh semua nak cerita. Jadi saya sepanjang hari ini tadi nak kata banyak tak sepanjang hari nak fikir apakah nak saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya banyak isu. Bermula daripada isu Morsi, isu pilihan raya, isu ikhwan muslimin yang dibangkitkan, isu kenapa mereka tak angkat senjata dan sebagainya. Banyak perkara nak dibangkitkan. Tetapi kita akan melihat, insya-Allah saya cuba dalam masa berapa tak sampai sejam ini untuk saya sampaikan berapa perkara. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat mengambil sesuatu tindakan yang boleh untuk kita bantu saudara-saudara kita yang berada di bumi Mesir itu. Mengapa perlu peduli isu Mesir ini? Satu hadis yang selalu kita dengar daripada Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu sehinggalah mencintai saudara ini seperti mana ia mencintai dirinya sendiri. Maknanya saudara-saudara kita yang berada di Mesir itu saudara kita. Tetapi apabila sempadan itu telah berlaku dunia ini dengan sempadan-sempadannya, kadang-kadang kita melihat, oh itu Mesir, itu Palestin, itu Syria, itu Myanmar. Hingga apabila perkara itu berlaku di Malaysia pun, itu Kedah, itu Perlis, itu Kelantan, bukan kita. Hingga apabila berlaku di Johor, itu Muar, dia kata, itu Segamat, itulah kita. Kerana sempadan-sempadan itu telah memisahkan kita, menyebabkan kita tidak merasakan itu adalah saudara-saudara kita.
Apabila seorang itu mengucap 2 kalimah syahadah, maka mereka saudara kita. Tidak sempurna iman kita. Cukup 5 kali kita berulang alik, kita sujud di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala 5 waktu, tetapi tak peduli tentang nasib saudara kita. Tak sempurna juga iman kita. Masalul mu'minin fi tarahumihim wa tawaddihim wa ta'atufihim kama salil jasad. Idza ishtaka minhu al-'udhu tada'at lahu sa'irul jasadi, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perumpamaan orang Islam saling mengasihi dan mencintai satu sama lain adalah ibarat satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit. Tak boleh tidur. Sebatang gigi je sakit berlubang, tak tidur kita satu malam. Berebut besok pergi cari ubat, pergi klinik gigi. Padahal yang sakit sebatang gigi sahaja. Itulah ibaratnya yang berada dalam kesakitan skala Mesir. Tetapi kenapa kita hari ini masih boleh bangun, masih boleh lagi pergi berhibur dan sebagainya, tidak merasakan kesakitan, menunjukkan masih kurangnya rasa kasih kita kepada saudara-saudara kita yang berada di dunia ini, yang berada di tempat-tempat lain. Sehingga kan ada yang menganggap pembantaian terhadap muslimin yang berada di Mesir hari ini, pembunuhan para syuhada yang lebih dari 4,000 sekarang ini, dia kata kerana mereka tak taat kepada pemimpin. Ini kerana mereka tak faham. Dia tak taat kepada ulil amr pada masa sekarang. Ada juga yang beranggapan begitu. Sedangkan ulil amr itu siapa? Ulil amr yang telah dilantik oleh rakyat dalam pilihan raya. Mereka telah memegang kuasa, tetapi telah digulingkan oleh tentera, maka tentera itu dikatakan ulil amr. Maka kita menganggap ada ibarat-ibarat yang dibawa oleh sahabat-sahabat kita. Bagaimana sekiranya seorang datang menceroboh rumah kita, bunuh bapa kita, mak kita, kakak kita, adik-adik kita, tinggallah kita, kemudian dia kata taatlah kamu kepada aku adalah bapa kamu sekarang hari ini. So taat pula. Maka orang itu kita rasa tidak suman jika dia taat kepada orang yang telah bunuh keluarga ini, bapa-bapanya. Maka hari ini jika ada orang kata taat kepada ulil amr yang ada sekarang, As-Sisi dan kuncu-kuncunya, maka orang itu tidak sehat, tidak suman berpendirian begitu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat mengapa peduli isu Mesir sekarang ini. Erdogan atau pemimpin umat Islam yang keras dalam isu ini, yang begitu keras sekali memperjuangkan isu Mesir berbanding dengan negara-negara lain. Dia orang yang pertama bagi saya presiden dunia yang melaungkan sokongan terhadap Morsi, yang melaungkan kutukan terhadap Sisi dan kuncu-kuncunya. Sehingga kan hari ini Rabi'ah yang kita selalu buat hari ini, kesalahan kata tertukar dalam FB ke, dalam WeChat ke apa-apa gambar, tukarlah gambar ini. Nantikan sokongan. Mana-mana orang buka, tengok Malaysia pun Rabi'ah juga. Rabi'ah itu tempat yang mula-mula pembantaian umat Islam ini. Ketika sembahyang jenazah ribuan para syuhada yang bunuh pada 15 Ogos 2013, dia kata anda tidak perlu untuk menjadi rakyat Mesir untuk bersimpati, anda hanya perlu menjadi manusia. Cukup jadi manusia kita rasa simpati. Karena apa? Takkan kita tak simpati tengok ramai dibunuh, ada yang dibakar dan sebagainya. Hingga kan bukan setakat orang dewasa, wanita, kanak-kanak. Ada yang baru beberapa hari saja lahir juga turut menjadi syahid di medan Rabi'ah itu. Jadi cukuplah kita menjadi manusia. Maka isu ini bukanlah isu umat Islam semata-mata. Tak kiralah siapa dia, apa juga bangsa, apa juga agama, kerana kemanusiaan kita menyokong isu ini. Sebab itulah kadang-kadang ada orang kata, kenapa hari ini bila cerita umat Islam, inilah ceritanya. Pembunuhan, penyembelihan. Bila umat Islam di dunia ini tak ada benda lain, ditunjukkan di Syria, tunjukkan di Libya dan sebagainya. Sebenarnya ini bukanlah isu umat Islam, tetapi inilah pertemuan antara hak dengan yang batil yang kita akan bicarakan. Kalau kita nak kata siri pembunuhan di dunia ini bukan setakat umat Islam, tetapi telah berlaku juga. Kalau saya pergi Kamboja, Kampuchia, Cambodia tu, bagaimana rejim Khmer Rouge berapa juta yang jajah bunuh rakyatnya, sehingga tengkorak menjadi hiasan hari ini. Ada museum tengkorak pula, ada tempat apa
Jadi museum sejarah untuk mereka tunjukkan bagaimana pembantaian. Begitu juga Nagasaki, Hiroshima yang telah dibom oleh Amerika ketika dulu. Bukankah itu pembantaian? Bukan umat Islam. Dan berlaku juga negara-negara lain di dunia ini. Maka tidak adil untuk kita mengatakan bila orang Islam pembunuhan sama sendiri. Mengapa kita peduli isu Mesir? Itu adalah pertemuan antara hak dan batil. Baik, kita nak lihat kronologi peristiwa di Mesir ini. Kita lihat sedikit, mungkin tuan-tuan tak apa nampak baca saya bacakan. Hosni Mubarak ini mantan presiden yang telah dilepaskan daripada tuduhan baru-baru ini ya. Maknanya banyak gambar ya, tapi tak sempat untuk masukkan. Hosni Mubarak mentah Mesir sejak 1981 tahun, selama 30 tahun beliau dilantik menggantikan Anwar Sadat yang mewarisi jawatan presiden daripada Gamal Abdul Nasser. Anwar Sadat ini telah mati dibunuh, ditembak. Semua diktator yang tidak dilantik oleh rakyat tetapi oleh pemimpin tentera. Mereka bukan dilantik oleh demokrasi. Zaman Hosni Mubarak, dia ada juga, dia buat pilihan raya presiden. Tetapi pilihan raya presiden itu tiap-tiap kali pilihan raya dia menang dengan undian 99%. Orang paling hebat dalam dunia Hosni Mubarak. 99% tiap kali pilihan raya presiden. Pilihan rayanya la na'am Hosni Mubarak, la na'am, la na'am. Orang pilih sama dia atau tidak dalam Hosni Mubarak. Bagaimana mereka susun sampai 99% daripada rakyatnya yang ramai itu. Tetapi dia dilantik sendiri adalah oleh tentera. Sepanjang pemerintahannya, walaupun Mesir kaya, rakyat Mesir menderita, lebih separuh berada di bawah tahap kemiskinan. Mesir sentiasa menuntut kepada Amerika dan Israel mengekang sebarang usaha penegakan Islam, menuntut sepanjang Gaza dan menyukarkan usaha-usaha perjuangan Palestin. Mesir itu jiran kepada Gaza, sepanjang Rafah ditutup. Kemudian kita lihat terowong-terowong rakyat Gaza pasang terowong-terowong untuk masuk ke Mesir bagi mengambil bekalan makanan, mendapatkan ubat-ubatan. Itu pun ditutup. Pada zaman Hosni Mubarak ada lagi terowong yang berjaya juga ditembusi, yang boleh dimasuki. Tetapi apabila saja Morsi jatuh, digulingkan, pintu Rafah ditutup, terowong yang ada ditutupkan, maka menjadilah Gaza itu sebagai penjara yang terbesar. Memang penjara sungguh yang tidak ada ruang untuk keluar masuk. Baik, kita lihat peristiwa yang kedua. Pada Februari 11, 2011, revolusi rakyat Mesir bermula. Rakyat menuntut supaya Mubarak ini turun daripada takhta kuasa ini. Itu bulan Februari 2011. Pada Februari 11, Mubarak letak jawatan. Dia bukan digulingkan sebagaimana ditangkap, bagaimana berlaku kepada Morsi, tapi dia terpaksa meletakkan jawab kuasanya kerana tidak tahan kepada tekanan. Dan kemudian setelah meletakkan kuasa barulah ditangkap untuk didakwa. November 28, 2011, pilihan raya Parlimen Ikhwan Muslimun menang hampir separuh kursi. Pada Mei 23, 24, pilihan raya Presiden 2012, pilihan raya Presiden pusingan pertama 13 calon. Muhammad Morsi dan Ahmad Syafiq dan Menteri Eram Barat masuk pusingan yang kedua. Pada zaman Mubarak, Ahmad Syafiq ini adalah Perdana Menteri ketika itu. Pada Jun 16, 17, pilihan raya Presiden pusingan kedua, pilihan raya yang telus adil dan telus, Morsi boleh 13 juta lebih kurang 52% undi. Jun 30, Morsi mengangkat sumpah Presiden. Ini kita lihat yang pusingan pertama, pusingan kedua, hampir 52%, 1.7% pilihan raya Presiden. Ada orang kata kali ini menang sedikit, hanya lebihan undi yang sedikit, hanya sekitar 2-3% sahaja. Tetapi ini hakikatnya. Bila kita kata pilihan raya, tak kira lah, walaupun 0.1%, maka dia jadi presiden. Tetapi tuan-tuan, bila kita lihat setelah itu, Morsi semakin mendapat sanjungan, semakin mendapat hati di kalangan rakyat. Yang sebelum ini tidak mengundi dia, tetapi bila dia dalam masa setahun telah mendapat hati rakyat yang sebelum ini tidak mengundi, maka kita lihat kemungkinan undian di 21.7%, tetapi selepas itu dia akan lebih daripada itu. Peristiwa yang ketiga, 30 Jun 2012 hingga 22 November 2012, berbagai usaha dibuat oleh kumpulan pro Mubarak bagi menyukarkan Presiden Morsi menjalankan tugasnya. Jalankan tugas sebagai seorang presiden, tetapi banyak kekacauan.
timbulkan ketegangan. Hakim-hakim mahkamah nanti oleh Mubarak masih berkuasa buat keputusan. Bila hakim-hakim ini berkuasa, maka Morsi tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Maka pada 22 November 2012 untuk menghalang usaha kembalinya Saki Baki Raja Mubarak, Presiden Morsi mengeluarkan satu perintah bahawa segala keputusan yang dibuat olehnya tidak boleh dicabar di mahkamah. Perintah ini dibuat sementara sehingga perlembagaan baru dibuat. Baik, saya nak pergi kepada satu slide yang lain untuk melihat bagaimana terlihat apa yang ditinggalkan oleh Rejim Mubarak kepada Presiden baru ini. Walaupun dia mendapat jawatan Presiden, tetapi ditinggalkan oleh Mubarak dengan beban yang terlalu besar kerana merintah Mesir lebih dari 20 tahun. Dalam keadaan yang teruk, apa yang ditinggalkan? Hutang 1,300 bilion pound. 1,300 bilion tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan ada berapa bilion? Ini 1,300 bilion yang ditanggung bukan oleh Presiden yang baru. 5 juta rakyat tiada tempat tinggal. Baik itu kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, ada yang duduk kat kubur pun ada. Kat sini yang duduk kat kubur orang yang memang jaga kubur. Itu pun jangan kubur yang ada orang jaga, dia datang siang ni. Ataupun makam dia je itu ada, dia baca Quran datang, malam dia tinggal rasanya. Tak ada. Ini siap rumah tangga kat kubur di Mesir. Bawah jambatan kat mana juga ada. Tak ada tempat tinggal. 5 juta tak ada tempat tinggal. Bukan sedikit. Kalau pergi ke Kairah, ibu negara Mesir itu, terdapat lebih 25 juta penduduk yang tinggal di ibu negara. Bayangkan negara yang begitu padat. Di ibu negara sahaja telah sama dengan jumlah rakyat Malaysia. Hampir sama dengan jumlah rakyat Malaysia. 7 juta ibu tunggal tanpa pekerjaan tetap. 30 juta orang keciciran pelajaran. Bayangkan betapa teruknya keadaan ini yang perlu ditangani oleh Dr. Muhammad Morsi. Maka Dr. Muhammad Morsi seru pihak seru untuk bantu bangunkan semula Mesir. Tetapi pembangkang yang tak puas hati lancarkan lebih 50 kempen burukkan Morsi. Tiap hari ada. Media-media dikawal masih lagi oleh Rejim Mubarak. Media-media hari ini bukan macam kita. Bukan macam kita lah, senang cerita, yang sentiasa mempertahankan parti pemerintah. Tetapi di sana walaupun Morsi yang merintah, tetapi media yang burukkannya lebih banyak daripada yang memujinya. Itu keadaannya. Eksploitasi media swasta. 7,700 protes seluruh Mesir. Ada sahaja protes. Dibuat khianat. Pada masa Morsi merintah, minyak yang pagat-pagat, pergi-pergi pam minyak, tak ada minyak. Rakyat protes. Air tak ada dan sebagainya. Elektrik potong. Padahal ada benarnya. Tetapi apabila saja Morsi digulingkan, minyak ada, elektrik ada. Ini kerja jahat. Ini dilakukan oleh kumpulan-kumpulan liberalis, elitis sekular, Saki Baki Raja Mubarak. Dah ada 24 seruan agar jutaan rakyat turun ke jalan sepanjang tahun. Seru rakyat turun sepanjang tahun. Selama setahun berlaku perkara-perkara macam ini. Jadi bila masa Presiden Morsi, Dr. Muhammad Morsi nak bangunkan negara dalam keadaan macam ini, tiap hari ditekan dan sebagainya. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tuduhan dia kata pihak Tamarut ini dan tentera kepada Dr. Morsi ialah petrol, bahan bakar elektrik. Dia tuduh, lepas itu kita kata petrol sampai orang isi minyak tak ada, kereta datang isi minyak tak ada, padahal benda itu ada tetapi tidak dikeluarkan. Maka dia tuduh bahawa Presiden Morsi gagal pulihkan sosioekonomi. Kemudian yang berkuasa di Mesir adalah Ikhwan Muslimin, tidak menjaga kepentingan minoriti selain Ikhwan Muslimin. Baik itu hari ini bila timbul isu Morsi, maka yang keluar berarak semua. Maka, kalau kita dengar dalam media-media dan sebagainya, maka itu adalah golongan Ikhwan Muslimin. Memang benar, golongan Ikhwan Muslimin yang mempelopori, memperjuangkan Morsi. Tetapi bukan setakat Ikhwan Muslimin.
bahkan rakyat seluruhnya yang telah mula cinta kepada Morsi, yang ada nur pada hatinya, cintakan keadilan, semuanya bangkit keluar di jalan raya bagi membantah. Timbul juga isu pada hari ini apabila rakyat ramai dibunuh, telah 4,000 orang syahid, hampir 10,000 orang yang cedera, termasuk kanak-kanak. Kenapa tidak ada yang bangkit dengan senjata? Sampai bila nak perjuangkan dengan keamanan? Itu juga satu isu yang saya kasih perlu jawab satu persatu. Kalau kita lihat tuan-tuan, sejarah Ikhwan Muslimin sejak dikukuhkan oleh Imam Syahid Hasan Banna, sehinggalah Imam Syahid Hasan Banna sendiri mati dibunuh. Kemudian Syahid Sayyid Qutb, Dr. Abdul Qadir Auda sendiri, dan berapa lagi pimpinan Ikhwan yang lain, mereka ditangkap, dipenjara dan digantung. Tidak ada seorang pun yang bangkit dengan melawan menggunakan senjata. Daripada dulu, pada zaman Ikhwan itu diasaskan sehingga dibunuh pengasas yang pertama, Mursyidul Am yang pertama, Al-Imam Syekh Hasan Banna, tidak ada yang mengangkat senjata untuk melawan pemerintah. Sehinggalah hari ini orang tanya, sehingga bila mereka nak bertahan diri? Tuan-tuan, jika kita nak lihat, Ikhwan Muslimin bukan sebuah parti pemberontak, bukan sebuah kumpulan macam kumpulan Abu Sayyaf yang berada di selatan Filipina. Mereka adalah pertubuhan dakwah. Pertubuhan dakwah, kebajikan. Mana orang kenal di Mesir, orang kenal Ikhwan dengan kebajikan. Mereka ada hospital percuma, klinik percuma, ada rumah anak yatim, menyediakan khidmat buah percuma dan sebagainya untuk berikan kebajikan. Di samping untuk dakwah orang datang ke masjid, dakwah orang supaya mengenal Islam, menyediakan sekolah-sekolah Islam supaya apa Islam itu berkembang di Mesir. Nama Mesir negara Arab, tetapi kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan akan tengok kadang-kadang orang kata lagi teruk daripada Malaysia, kata macam itu. Cerita macam zaman Piramli dulu, kalau tuan-tuan tengok kat Mesir tu, lebih kurang itulah ceritanya. Dengan pakaiannya, begitulah keadaan. Jadi keadaan itu ditangani oleh Ikhwan, mengembangkan fikrah, mengembangkan dakwah supaya orang faham terhadap Islam. Dan sehinggalah hari ini apabila ramai dibunuh, dan pada hari ini Dr. Muhammad Mursi ditangkap dan Mursyidul Am juga Dr. Muhammad ditangkap, tidak ada yang mengangkat senjata. Dia orang kata kenapa tak angkat senjata? Memang tak ada senjata, kerana mereka bukan pertubuhan apa? Golongan berhaluan kiri yang ingin merampas kuasa dengan menggunakan tentera dan sebagainya. Memang tak ada senjata. Sehinggalah mereka ditangkap dengan alasan mereka pemberontak dan sebagainya, sebutir peluru pun tak jumpa kat rumah mereka. Tetapi sebagaimana yang ditunjukkan dalam slide yang terakhir tadi, dalam montaj terakhir, bahawa keamanan itu adalah lebih kuat daripada peluru. Hari ini semua orang boleh nak tanya, siapa di Ikhwan? Siapa di Morsi ini? Itu hebat. Dan satu dunia bangkit. Satu dunia. Kita lihat tadi bagaimana di Malaysia, di Pakistan, di Turki, di Sydney, mana-mana semua orang bangkit mengadakan solidariti rakyat untuk menggesa sisi melepaskan, memberikan semula kuasa kepada Dr. Muhammad Mursi. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dilihat pada 30 Julai 2013, perhimpunan Pemuncak Tamarut ini, kumpulan ini yang menuntut supaya Dr. Mursi meletakkan jawatan, dan kemudian Jeneral Abdul Fattah As-Sisi mengumumkan rampasan kuasa ke atas Presiden Mursi pada 3 Julai 2013, dan kemudian dilantik Presiden yang lain dengan kabinet-kabinet yang lain. Sebagai protes serta mendukung Presiden Mursi, demokrasi dan legitimasi, puluhan juta rakyat Mesir telah mengadakan tajarut, berhimpun di Medan Rabah dan seluruh Mesir untuk membantah perintah tersebut. Mereka kumpul, banyak bulan Ramadan itu mereka kumpul dalam keadaan yang aman di Rabah. Kemudian yang berada di wilayah-wilayah lain, Iskandaria dan sebagainya, mereka berkumpul dalam keadaan yang aman, dalam keadaan yang terkawal. Tidak ada yang melancarkan senjata dan sebagainya, tidak ada tembak-menembak.
Bahkan mereka atur dengan keadaan yang sangat baik. Ada yang menghantar makanan, menyediakan tandas untuk wanita, untuk yang lelaki, perubatan dan sebagainya. Mereka menyediakan kemah-kemah untuk melindung daripada panas cahaya matahari. Dan itulah yang dibakar, itu yang dirobohkan. Sepanjang bulan Ramadan mereka kumpul di situ. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah protes mereka. Mereka bukan protes pergi ke berjumpa dengan sisi, menyerang sisi dengan palang dan sebagainya, membaling batu dan sebagainya. Mereka protes dalam keadaan yang aman untuk menunjukkan sebagaimana masa Morsi itu dijatuhkan, sisi datang jumpa Presiden Morsi. Wahai Presiden, rakyat telah bangkit, rakyat tak suka kamu, rakyat minta kamu untuk melepaskan jawatan kamu. Berapa rakyat yang berhimpun? Tidak lebih daripada 2 juta orang yang berhimpun. Tetapi sisi datang jumpa, rakyat tak suka kamu. Tetapi apabila Morsi dijatuhkan, puluhan juta rakyat Mesir bangun untuk menyatakan bantahan dan bantahan terhadap Sisi dan menyatakan sokongan terhadap Morsi. Tetapi inilah yang berlaku, tidak diambil peduli oleh mereka. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat ini fakta yang lebih 2,000 ulama rakyat pro demokrasi terbunuh sekarang telah bertambah sehingga lebih 4,000 orang, lebih 3,000 orang ditangkap dan ditangkap kemudian dibunuh. Ada yang bunuh tentera sendiri dan dikhabarkan bahawa tentera yang dibunuh itu, bahawa tentera itu adalah mereka yang tidak hendak kembali, tidak mau menyokong Morsi, maka mereka dibunuh. Lebih 200 orang wartawan yang terbunuh. Terlihat bagaimana di barat mereka lebih risaukan tentang wartawan mereka yang seorang mati dibunuh. Contoh di United Kingdom, mereka lebih bicarakan tentang isu seorang wartawan mereka yang mati dibunuh. Itu keadaan-keadaannya. Tetapi tidak membicarakan berkenaan ramai lagi rakyat yang dibunuh di Mesir. Adakah Presiden Morsi gagal memerintah Mesir sehingga mereka merampas kuasa daripada Morsi dan kemudian bunuh orang yang menyokong Morsi? Adakah kerana dia gagal? Kita nak lihat hari ini. Kenapa peduli Mesir? Kita nak lihat sini. Kenapa mereka nakkan sangat, jatuhkan sangat Mesir ini? Tadi kita telah lihat, tuan-tuan, daripada montaj yang ditunjukkan bagaimana Morsi apabila naik, antara perkara yang menakutkan dan menjadi ketakutan igawan Yahudi adalah dia membangkitkan semangat rakyat Mesir supaya membebaskan Gaza. Semua orang ceritakan kematian untuk syahid di Gaza itu mereka adalah Hamas. Kita lihat, apabila bangkit itu kita lihat sepanjang Morsi menjadi presiden selama setahun, Yahudi tidak berani untuk membantai rakyat Gaza, tidak berani untuk membantai rakyat Palestin sepanjang setahun itu. Kita lihat sebelum daripadanya ada sahaja rakyat Palestin yang dibunuh, dibom, ditembak dan sebagainya. Tetapi bila sahaja Morsi naik mengumumkan dan berikan semangat kepada rakyatnya, kita semua akan bebaskan Gaza, akan bebaskan Palestin, maka tak ada Yahudi menjadikan takut, kejut. Maka mereka merancang dalam masa setahun ini bagaimana Morsi ini mesti dijatuhkan. Itu kata bagaimana dia dengan kecaman yang hebat terhadap Bashar al-Assad. Dia adalah antara pemimpin dunia selain daripada Erdogan yang menyatakan kecaman terhadap Bashar al-Assad dan menutup kedutaan di Kahira, kedutaan Syria di Kahira, menutup, memanggil balik kedutaan yang berada di Syria, memutuskan hubungan diplomasi. Dengan kerasnya dia mengecam Bashar al-Assad. Ada negara lain buat, tak banyak. Adalah beberapa negara. Tetapi tuan-tuan, kita nak lihat bagaimana, kenapa orang lebih takut kalau dia kata yang buat itu adalah negara lain, negara kecil, orang tak apa kisah. Tetapi kenapa bila Mesir bersuara, Turki bersuara, maka ini menjadi satu igawan kepada mereka, menjadi ketakutan yang amat sangat. Kalau kita lihat pertama negara yang kumpul umat Arab yang paling ramai, itulah Mesir. Orang Arab yang paling ramai berada di Mesir. Kalaulah mereka dipimpin oleh pemerintah yang baik, mereka mendapat barakah daripadanya, mereka semua beralih daripada golongan yang liberal kepada Islami. Orang yang tak kenal agama, tidak mengenal Tuhan, kembali kepada kehidupan beragama dengan keadaan kerana mereka diperintah oleh orang yang hafal Quran. Dr. Morsi yang bila dilantik jadi presiden tak duduk istana presiden, masih lagi menyewa orang Arab panggil syahnya,
dia punya rumah yang disewa, masih lagi duduk kat situ tanpa pengawal dan sebagainya, tidak mengenakan baju perisai besi dan sebagainya, baju garis peluru, tidak mengenakan perkara-perkara itu, maka orang ini ditakuti. Padahal kalau nak bunuh lagi senang, dia tidak ada ramai pengawal, dia tidak menggunakan baju garis peluru, nak bunuh lagi ramai. Tapi tuan-tuan, inilah orang Yahudi, dia tidak takut kepada kekuatan tentera. Kenapa? Kerana mereka lebih hebat daripada kita. Mereka ada kekuatan tentera yang lebih hebat daripada apa yang Mesir ada. Tetapi mereka takut dengan keimanan. Sejarah telah membuktikan Islam bukan menang kerana kekuatan ketenteraan, tetapi Islam itu menang kerana kekuatan tawakal dan kekuatan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula daripada peperangan Badar sendiri, hanya 300 lebih umat Islam, tentera Islam melawan 1000 tentera musyrikin, mereka menang. Peperangan Ahzab, Islam menang. Peperangan Mu'tah, Islam menang. Sehinggalah tentera Muhammad Al-Fatih dan sebagainya, Islam menang. Bukan kerana kekuatan tentera yang kita ada, tetapi kerana bantuan Allah. Maka orang Yahudi, musuh-musuh Islam mengkaji bahawa kekuatan Allah ini bersama pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Maka pemimpin yang bertakwa itu telah lahir di Mesir, telah wujud, telah Allah Ta'ala utuskan di Mesir. Maka itu yang mereka takut. Rakyat boleh berubah dengan pemimpin ini, maka mereka tak akan benarkan perkara ini. Mereka mencari bagaimana cara untuk menghancurkan. Bila Mesir berubah, rakyat Mesir yang puluhan juta itu berubah, maka dunia ini pasti akan berubah. Mesir menguasai terusan Suez, satu perhubungan dunia. Kalau saya tak sempat nak masukkan peta Mesir, ada terusan Suez. Kalaulah terusan ini dihalang, diputuskan oleh Mesir, maka itu akan melemahkan Israel. Juga di Mesir ada Al-Azhar, tetapi janganlah kita pilih Al-Azhar, ada kita nampak Syekh Al-Azhar. Syekh Al-Azhar ini dilantik oleh kerajaan Mubarak yang sebelum itu. Itu ciri-ciri Syekh Al-Azhar nanti adalah dengan perkenan daripada presiden. Negara yang hubungkan Afrika dan Asia, Mesir letaknya di benua Afrika, sebelah ke Asia. Fenomena Mesir suatu yang baik dan bawa harapan kepada umat ini berupaya melahirkan sejarah dunia. Ini kita nak lihat. Umat ini berupaya melahirkan sejarah dunia. Kita lihat banyak bumi Anbiya ini, bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, Musa selamat daripada Firaun. Inilah bumi Mesir. Telah mencipta sebelum itu sejarah-sejarah yang hebat. Umat Islam di Mesir adalah kelebihan. Mereka mampu susul dengan baik umat Islam di Mesir. Mereka menjadi lemah kerana apa? Dikongkong oleh pemimpin yang sebelum itu. Umat yang menjadi buih apabila bertukar menjadi ombak yang besar akan meledakkan satu lonjakan yang besar. Sekarang ini kita ini seperti buih. Umat Islam di Mesir seperti buih. Tetapi bila disusul, diberikan semangat, diberikan fikrah, maka ditakuti. Mereka ini akan menjadi ombak yang besar, lebih besar daripada tsunami, yang akan menggerunkan dunia ini. Ibarat wanita yang sedang menahan derita yang amat sangat untuk melahirkan sesuatu yang baik. Hari ini mereka dalam keadaan kesakitan. Ibaratnya hari ini dalam penderitaan, Mesir dalam keadaan penderitaan. Tetapi yakinlah kita bahawa penderitaan mereka, kesakitan mereka di Mesir itu adalah kesakitan sebagaimana seorang wanita. Mereka sakit, mereka rasa merintih kerana kesakitan, tetapi kesakitan itu sebenarnya untuk melahirkan sesuatu yang lebih hebat, sesuatu yang lebih baik nanti. Maka itulah harapan kita, bahawa Mesir, kesakitan ini adalah kesakitan sementara. Tapi janganlah kita melihat, bila lihat isu Mesir, maka ini akhir zaman. Kita terus lihat hadis kita, akhir zaman, maka kita terus menunggu. Tak apalah kita menunggu Imam Mahdi. Ada yang terus buat kesimpulan macam itu. Tunggu Imam Mahdi. Daripada zaman dahulu lagi orang nanti Imam Mahdi. Bila Mongol melanggar Baghdad, orang terus tunggu ini akhir zaman. Kita tunggulah Imam Mahdi. Berapa lama dah keadaan ini berlalu. Bila Yahudi menawan Palestin, orang tunggu Imam Mahdi. Dia kata ini akhir zaman. Tak, kita tak boleh kata ini akhir zaman terus.
tunggu Imam Mahdi, maka kita kena melakukan sesuatu. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak lihat sini ada beberapa kesimpulan daripada sini yang saya nak bawakan supaya kita sama-sama menindakkan. Kerana kalau nak disampaikan begitu banyak perkara, tapi saya akan ringkaskan sedikit. Pandangan-pandangan ulama kita nak lihat ya. Berapa pandangan ulama dunia. Ini gambaran ya, apa yang berlaku di Mesir, Masjid Rabi'ah Al-Adawiyah, tempat di mana dekat dengan tempat mereka berhimpun, turut dibakar oleh tentera. Masjid dibakar, bukan setakat masjid dibakar, orang yang sedang solat pun mereka tembak mati. Kemusnahan tinggal setakat tentera di medan Rabi'ah yang mereka robohkan kemah-kemah ni. Hospital Rabi'ah Al-Adawiyah dibakar sepenuhnya, hospital pun dibakar. Inilah mereka, sehingga tidak benarkan orang-orang yang cedera, yang parah dan sebagainya mendapat perawatan, hospital sanggup dibakar. Ini korbannya. Ini masjid di dalam yang dibakar gedung. Ini yang saya kata kelahiran pertama Medan Rabi'ah Al-Adawiyah. Dia lahir di Medan Rabi'ah Al-Adawiyah, diletakkan namanya Muqtasim. Anak kecil ini juga telah dibunuh dan syahid di Medan Rabi'ah Al-Adawiyah. Maknya yang mengandung, tengah sedang mengandung, duduk sama di Medan Rabi'ah Al-Adawiyah. Medan Rabi'ah itu walaupun sedang mengandung, kita hari ini mengandung 2 bulan pun di rumah, saya loya carikan apa hari itu keadaannya, tak larat. Dan nak lari ke anak lagi tak larat. Tetapi ini ibu-ibu dalam keadaan, bini pun dalam keadaan sangat pergi untuk menuntut hak rakyat Mesir. Tetapi anak dilahirkan itu baru beberapa hari telah mati syahid. Ini antara syahid kecil yang ada. Apakah kehendak rakyat Mesir? Rakyat Mesir telah bersuara, mereka diundi, mereka menuntut hak demokrasi yang telah dirampas, kembalikan legitimasi. Mereka tidak akan mengiktiraf kerajaan dalam pasal kuasa. Mereka menuntut supaya mengembalikan Dr. Mursi sebagai presiden Mesir. Itulah tuntutan rakyat Mesir. Mereka menuntut itu, maka menuntut untuk mengembalikan sebuah kerajaan Islam yang telah dikembalikan oleh Dr. Mursi. Dan apa yang perlu, yang boleh kita lakukan sebagai rakyat Malaysia, perkara yang paling mudah yang perlu kita lakukan sepanjang masa adalah dengan berdoa. Kita doa untuk saudara-saudara kita di Palestin, dan biasa kita buat, memang selalu kita buat sokongan moral kepada mereka. Di Palestin kita dah biasa kita buat, di Syria kita dah buat. Sekarang ini kita kena doakan saudara-saudara kita di Mesir. Mudah-mudahan dengan kebangkitan rakyat di Mesir, kembalinya Islam di Mesir, kembalinya kuasa yang baik di Mesir, maka kebaikan itu akan sampai juga kepada kita. Kenapa negara-negara menjadi persoalan juga? Negara seperti Saudi, negara-negara Arab, Emirates dan lain-lain menyokong itu kembali. Bila kita sebut perkara ini kepada masyarakat awam, dia kata apa kita orang Malaysia nak peduli. Orang Arab sendiri tak sokong, dia kata. Beri contoh Saudi, beri contoh Emirates dan sebagainya. Tuan-tuan, saya nak berikan gambaran. Apabila orang baik, dia akan sokong yang baik. Baik tak baik ke? Khadimul Haramain. Itu istilahnya. Khadimul Haramain tak baik ke? Tuan-tuan, kita bukan nak cerita tentang keburukan, tetapi inilah bila memegang kuasa dengan sistem monarki untuk mengekalkan kuasa. Monarki itu berkata baik, yang berlaku di Brunei adalah baik daripada berlaku di beberapa negara yang lain. Itu dengan sistem monarki. Tetapi berlaku di negara Saudi dan sebagainya, mereka adalah monarki dan kemudian kuasa hanya di kalangan saudara mara. Itulah saudara mara mereka, adik-beradik, ipar dua dan sebagainya. Itulah kekayaan negara pergi kepada mereka dahulu, kemudian baru kepada rakyat. Dan untuk mengekalkan kuasa itu bukan satu perkara yang mudah. Apabila sahaja Mesir dan negara-negara lain berlaku Arab Spring, contohnya, maka ketakutan melanda pemimpin-pemimpin. Mereka takut apa yang berlaku di Mesir itu akan juga pergi ke Arab Saudi,
akan juga menerima tempias ke Emirat dan lain-lain. Mereka takut mereka juga akan dijatuhkan. Sebab itulah bila Morsi dijatuhkan, mereka sangat suka. Bahkan Arab Saudi sendiri berjanji akan sentiasa membantu Mesir. Sedangkan pada masa Morsi naik, dia tak bantu. Tetapi bila Morsi jatuhkan, dia nak bantu. Dia kata kalau negara-negara lain memutuskan bekalan, hubungan dan sebagainya, dia akan gantikan. Itu kita kata Khadimul Haramain itu. Tetapi jangan buat kesimpulan maka tahun ini kita boikot pergi umrah, pergi haji. Ada juga yang cakap kalau gitu kita tak boleh pergi haji lah tahun ini. Jangan pula buat kesimpulan macam itu hukum Islam. Tetapi apa yang boleh kita buat adalah dengan sokongan moral. Tuan-tuan, patutnya pada malam ini kita ada lancarkan kempen. Antaranya selain daripada kita nak doa, kempen untuk tuan-tuan tanda tangan petition. Kita nak lebih daripada 1 juta rakyat di Malaysia menghantar petition melalui online. Nanti mungkin selepas ini akan ditampaklah di sini. Sempat ini saya tak sempat tadi. Kita dah buat itu. Sekarang ini dah lebih daripada berapa ribu lah. Berapa ribu, kita nak juta ni, 1 juta tanda tangan petition untuk dihantar kepada ke Arab Saudi, untuk dihantar kepada Barack Obama, untuk dihantar sendiri kepada pimpinan-pimpinan kita di Malaysia supaya lebih tegas dalam isu ini. Mengadakan sidang parlimen, sidang gempa untuk mengutuk Mesir dan sebagainya. Ini perlu. Ini sebagai sokongan rakyat Malaysia. Bukan setakat sokongan rakyat Malaysia orang nampak itu, tetapi hanya berlaku dalam kita saja. Kita nak hantar petition ke Arab Saudi, hantar petition ke US dan sebagainya supaya mengenakan tekanan terhadap sisi dan kunjungnya. Membuat kenyataan media untuk solidariti bersama rakyat Mesir, kongsikan isu Mesir dengan rakan taulan, ahli keluarga dan rakan sekerja. Juga dengan derma yang tuan-tuan hulurkan, mudah-mudahan kita akan dapat membantu saudara-saudara kita yang berada di Mesir. Mereka telah kematian, mereka telah hilang. Banyak perkara mereka telah hilang. Mudah-mudahan kita tidak dapat pergi. Kita nak pergi pun adakah sekadar untuk kita meramaikan perhimpunan aman mereka? Tak, mereka telah bersedia untuk syahid. Tapi kita sedia untuk bantu mereka yang nak syahid. Kalau kita tak syahid, tetapi mereka bantu orang yang syahid, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengannya dia kata, mereka telah terima anugerah daripada Allah SWT ini kerana kita rakyat Malaysia juga turut membantu, memberikan sokongan. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, maka akhirnya saya buat kesimpulan apa yang boleh dilakukan. Hendaklah kita mengambil peduli terhadap isu Mesir ini. Jangan kita kata itu adalah isu negara Mesir. Kita alhamdulillah kita hidup aman. Itu biasa orang. Alhamdulillah kita hidup Malaysia aman. Betul, alhamdulillah kita hidup Malaysia aman. Tetapi itu bukanlah penghujung. Ya, satu hari nanti bila berlaku pada kita, orang kata alhamdulillah itu Malaysia, bukan kita. Kita aman. Aman begitulah. Jangan keadaannya. Kita jangan anggap itu kerana mereka ibaratnya adik-beradik kita. Adik-beradik kita, saudara-saudara kita, adik-beradik kita. Mereka timpa musibah, mereka dibunuh, mereka diganjang dan sebagainya. Maka kita kena ambil peduli perkara ini. Maka kita doakan mereka, kita salurkan bantuan kepada mereka, kita hantar bantahan kepada mereka-mereka ini, kepada mereka-mereka yang berkuasa supaya mengadakan tekanan dan sebagainya. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, terima kasih di atas kesudian tuan-tuan untuk dengar sampaikan perkara ini. Maklumat-maklumat yang benar boleh tuan-tuan bolehi daripada Facebook Mesir ini, dan ada sumber-sumber yang lain. Jangan hanya sumber-sumber daripada Reuters, CNN dan sebagainya. Itu yang kita tengok, maka dia kata dia tunjukkan truk tentera Mesir yang terbalik, yang ini yang terbalik, yang tembak, yang hanya membangkitkan isu polis yang mati, bukan rakyat yang mati. Maka jika itu aja yang kita tengok, maka kita dapat perkara yang sebenarnya. Maka hari ini kita mengajak tuan-tuan, perempuan bersama-sama supaya lebih memanjangkan perkara ini. Ada orang kata, apa benda lagi nak buat? Doa kita perlu berterusan. Dalam bulan nantilah kita solat hajat kita, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mendoakan dari semasa ke semasa hinggalah keadaan ini akan pulih dan kembali kuasa itu kepada Yang Maha. Wallahu a'lam bishawab.